Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك معرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita untuk mengikuti seterusnya pengajian kitab Al-Hikam yang pada malam ini setiap malam hari Khamis, malam Jumaat yang kita adakan di Masjid Al-Istighfar. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, dibukakan pintu ma'rifat, ditanamkan iman dan taqwa, ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, kembali kita dalam pengajian kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini yang lama dan ada yang baru. Jadi yang lama yang saya pegang sekarang ini, kita sambung di muka surat 45. Muka surat 45. Kepada mereka yang mungkin ada memiliki buku yang baru, mungkin muka surat 43 atau 42, Allah alam. Pokoknya dia melihat kepada tajuk tujuan doa permintaan. Itu tajuknya, tujuan doa permintaan. Ya, pada pelajaran kita yang lepas, kita telah pun membicarakan tentang bagaimana tujuan dan adab kita bila berdoa kepada Allah SWT. Jadi yang dimana Syekh Al-Imam Ibn Atta'illah Skandari rahimahullah ta'ala, semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan merahmati rohnya dan melimpahkan akan barakah ilmunya kepada kita, dan demikian juga kepada tuan penterjemah kitab ini, semoga Allah tinggikan darjatnya dan merahmati rohnya dan melimpahkan keberkahan ilmunya kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Kepada kedua guru kita itu kita hadiahkan suratul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi dalam pengajian kita yang lepas, di mana kita telah membaca matan daripada kalam hikmah yang ke-29. Matan itu maknanya asal kandungannya yang berbahasa Arab. Jadi dalam kata-kata Al-Imam Ibn Atta'illah Skandari rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi bikum fid darin amin, dia membicarakan tentang adab orang yang berdoa tu. Jadi 4 perkara yang di mana 4 perkara itu yang biasa berlaku kepada orang yang berdoa, tetapi ada kekurangan dan kelemahan di dalam 4 perkara tersebut. Apa dia? Pertama, dia mengatakan permintaan dari Allah mengandungi pengertian menuduh Allah, khawatir Allah tidak beri kepada kamu. Itu satu. Dan yang keduanya, dan mintanya kamu kepada Allah supaya mendekatkan diri kamu kepada Allah, berarti engkau masih merasa jauh daripada Allah. Dan yang ketiganya, dan mintanya kamu untuk selain Allah untuk mencapai kedudukan dunia atau kedudukan akhirat, membuktikan tiada malunya kamu kepada Allah. Dan permintaan kepada sesuatu yang keempatnya, dan permintaan kamu kepada sesuatu selain Allah menunjukkan jauhnya kamu daripada Allah. Itulah 4 perkara yang sudah pun kita terjemahkan dan kita huraikan. Tetapi pada hari ini kita menyambung dari kata-kata tersebut di muka surat yang ke-45, di mana Al-Imam dan di mana penerangan daripada tuan penterjemah kita
iaitu di pertengahan perenggan yang kedua, di pertengahannya berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bikum fid darin amin. Permintaan seorang hamba kepada Allah terbagi dalam 4 macam, dan kemudian kesemuanya itu tidak tepat bila diteliti lebih jauh dan mendalam. Itulah dia. Jadi 4 adab ataupun 4 perkara yang berlaku pada orang yang berdoa itu, seperti mana yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah, bila kita meneliti secara mendalam, kita akan dapati ada kesilapannya dan kekurangannya yang tak sepatutnya dilakukan oleh orang yang berdoa. Yang pertama, apa dia yang kita sebutkan tadi? Permintaan kepada Allah mempunyai pengertian menuduh. Jadi kita ni boleh berdoa, kadang-kadang dalam doa kita tu ada seolah-olah macam kita menuduh Allah. Menuduh Allah tu macam mana kita tuduh Allah pula? Sebab sekiranya ia percaya bahawa Allah akan memberi tanpa meminta, maka dia tidak akan meminta. Di situ kena ada dia punya full stop dan juga pembukaan kata ya, ataupun koma. Memang dah ada koma lah kat situ ya. Artinya sebab sekiranya dia percaya bahawa Allah akan memberi tanpa meminta, tidak akan dia meminta. Tetapi maka kerana khawatir tidak diberi apa yang diperlukannya, kerana khawatir tidak diberi apa yang diperlukannya menurut pendapatnya. Jadi dengan sebab itulah dia pun berdoa. Dia bukan tak tahu Allah Ta'ala tu maha mengetahui, tapi seolah-olah rasanya macam Allah tak tahu apa yang berlaku pada diri dia. Seumpama sekarang ini kita ini dalam era COVID-19. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau ingat Allah Ta'ala tak tahu ke? Allah tahu. Tetapi apabila kita berdoa seperti mana yang telah kita sebutkan dalam pelajaran yang lepas, bahawa doa itu bukan kerana kita bukan kita tidak meyakini Allah maha mengetahui, tetapi sebagai tanda ubudiyah, perhambaan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini kalau kita sudah tahu Allah Ta'ala tu maha mengetahui apa yang berlaku pada diri kita, kita tak perlulah nak minta pada Allah. Sebenarnya dalam masalah kita tidak perlu minta pada Allah ni ada berbeza pendapat dalam pendapat para alim ulama. Jadi alim ulama ada membicarakan tentang orang yang berdoa dengan orang tak berdoa, dengan dia yakin Allah Ta'ala maha mengetahui. Sebenarnya ini kembali kepada maqam ataupun darjat seseorang hamba di sisi Allah Ta'ala. Kalau sekiranya maqam seorang hamba yang awam atau orang publik, orang biasa, memanglah dia berdoa, dia minta apa hajat dia dengan Allah SWT. Itu pun tidak salah, bahkan itu pun disuruh oleh Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah padaku, aku akan perkenankan. Tetapi dalam masa dia berdoa kepada Allah itu, dia meletakkan keyakinan Allah sudah sedia tahu apa masalah dia, dan dia berdoa ni atas dasar ubudiyah, perhambaan diri kepada Allah, nak menunjukkan kita hamba, fakir, kita miskin, kita hina, kita dhaif, dan kita mengharapkan bantuan Allah yang maha kaya, yang maha perkasa, yang berkuasa atas segala-galanya. Itu tidak menjadi salah. Tetapi dengan kita merasakan Allah Ta'ala tu tak tahu, ya Allah aku macam ini, ya Allah kalau Engkau tak selamatkan aku, nanti aku akan rusak, aku akan binasa, ya Allah kalau Kau tak sembuhkan sakit aku, nanti aku tak dapat buat ibadat. Kau ingat ni Tuhan tak tahu ke apa yang berlaku pada diri kau? Maaf ya. Jadi itu kita kena jaga adab kita. Dan demikian pula kepada pendapat ulama yang lain, bahawa orang yang sudah tinggi makrifatnya, kadang-kadang dia malu nak minta-minta pada Allah. Kenapa dia malu? Allah dah tahu pada apa yang berlaku pada dirinya. Aku nak minta pula pada Allah, seolah-olah macam aku kata Allah Ta'ala tak tahu pula. Jadi oleh kerana itulah mereka ni pula tidak pula berdoa kepada Allah kerana malu kepada Allah. Berbeza orang yang tak mau berdoa dengan kerana sombong. Buat apa nak minta pada Allah? Itu sombong, takabur. Tetapi orang yang tidak minta pada Allah, yang sudah makamnya tinggi, yang darjatnya tinggi, dia sudah dekat dengan Allah, rasanya malu dia nak minta pada Allah, sedangkan Allah tu maha mengetahui dan Allah memberi tanpa kita minta. Itu darjatnya seperti darjat makam Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS seperti mana yang telah saya ceritakan pada pelajaran lepas, apabila dia dilontar oleh Raja Namrud masuk ke dalam api, maka dia didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Ibrahim, aku tolong engkau. Kata Nabi Ibrahim pada engkau, ya Jibril, aku tak harapkan. Ya Ibrahim, nak aku beritahu pada Allah.
Tak perlu, kerana Allah Ta'ala sudah maha mengetahuinya. Memang Allah mengetahui apa yang berlaku pada diri Nabi Ibrahim AS. Maka dia cuma mengatakan, Nabi Ibrahim katakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mencukupilah aku dengan Allah sebaik-baik wakil, sebaik-baik tempat menyerah diri. Jadi begitulah Nabi Ibrahim AS. Dia serah pada Allah. Dia tahu Allah Ta'ala melihat dia, dan dia tahu apa yang Allah Ta'ala dia tahu yang Allah maha berkuasa. Ikutlah pada Allah. Allah nak hidupkan aku hidup. Allah nak matikan aku mati. Aku redha, aku terima. Macam itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, makam berbeza-beza. Jadi kita ni kalau sekiranya dalam COVID-19 ni, kita ni nak berdoa minta selamat, boleh. Tapi kita minta selamat dengan kita merasakan perhambaan diri, kelemahan diri kita, mengharapkan bantuan dan rahmat Allah. Tapi Allah tahu, Allah tahu. Cuma tidak ada yang meletakkan sebagai satu perpaksaan. Ya Allah, kau tolong, kalau kau tidak aku macam ini, aku susah. Ya Allah, kau tolong, kalau tidak aku yang ekonomi aku jatuh banci. Kau ni cakap ni macam Tuhan tak tahu pula apa yang berlaku pada diri kau. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Dari kata-kata itu kita kena berhati-hati dalam kita berdoa. Ataupun dia berdoa itu kerana dia menyangka Allah melupakannya. Ini pun satu perkara juga. Kadang-kadang kita berdoa, doa kita tu memang dah, kalau kita kata tadi memperhambakan diri, tak apa. Tetapi doa tu kan, Tuhan terlupalah. Dia dah janji kalau aku baca wirid ini, nanti aku akan dapat kebaikan. Kalau dia dah janji dah, kalau aku baca zikir ini, aku akan dapat selamat. Dia dah janji dah, kalau aku baca ayat Al-Quran ini, aku akan dapat murah rezeki. Agaknya Tuhan terlupa tak? Aku ni susah juga ni. Aku menyangka pun tak maju-maju juga. Jadi ini kadang-kala su'uzzon, sangka jahat kepada Allah. Maha suci Allah. La ya'khudhu sinatu wala naum. La ta'khudhu sinatu wala naum. Tidak terkena kepada Allah mengantuk, dan tidak terkena kepada Allah tu tertidur. Wa ma rabbuka bizallamil abid. Tidaklah Tuhanmu itu berlaku zalim pada hambanya. Dan Allah wa ma rabbuka nasiya. Tidaklah Tuhan kamu itu pelupa. Maha suci Allah. Allah tu maha sempurna. Sifat lupa ni sifat kelemahan. Tetapi kadang-kala ini syaitan yang masuk dalam diri kita. Ini kita jaga. Sebab tu kadang-kala dalam doa itu ada kadang-kala termasuk su'ul adab, kurang adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih jahat lagi bila dia merasa berhak tetapi oleh Allah belum juga diberi. Ini satu lebih jahat lagi. Jahatnya apa? Makna dia sudah beramal. Amal-amalan dia tu memanglah amalan yang baik. Amalan dia tu amalan yang bagus. Jadi seolah-olah dengan amalan dia tu, dia rasa dia berhak mendapat sihat. Dia berhak mendapatkan murah rezeki. Dia berhak untuk mendapatkan kemuliaan. Jadi dengan amalan dia tu, dia rasakan dia sepatutnya tak terkena dengan musibah, tak terkena dengan penyakit, tak terkena dengan kejatuhan ekonomi dia. Jadi tetapi kenapa jadi macam ni? Ya Allah, kau telah janji, kau janji aku begini, kenapa aku jadi macam ni? Jadi ini orang ni kurang adab terus. Mana orang ni jahat kepada Allah SWT. Seolah-olah Allah Ta'ala tu mungkir janji. Seolah-olah Allah Ta'ala tu tidak benar dalam kata-katanya. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Ini pun satu perkara yang perlu kita jaga. Habis Ustaz, kita dah beramal Ustaz, habis kenapa pula macam ni kita susah Ustaz? Kita ni baca ayat Quran, surah ni, surah ini, kenapa masih lagi kita sempit kehidupan kita? Jawapannya, bahawa amalan kita itu tidak dapatkan apa yang kita punya maksud. Amalan kita itu tak dapatkan kita punya kesihatan, tak dapat selamatkan kita, tak dapat nak membawa kita kepada murah rezeki. Habis Ustaz ni kata fadilatnya murah rezeki, ni kata fadilatnya kau selamat, sihat walafiat. Itu adalah hanya syariat. Betul, tak salah. Tetapi apa yang Allah nak tentukan, Allah lah yang punya kehendak. Kerana kita kena ingat, tak ada siapa boleh menghukum Allah. Allah yang menghukum, bukan dia dihukum. Jadi kalau kita kata, kalau kita baca ayat ini, surah ini, Allah mesti buat macam, kau ni menghukum Allah. Habis ini ada hadisnya, ini ada kelebihannya. Ya, hadis kelebihan tak ada salah. Untuk supaya memotivate kita, untuk memberi semangat pada kita untuk beramal. Tapi bukan menghukum kepada Allah mesti buat seperti ini. Maha suci Allah. Jadi kalaulah sekiranya kita telah mengamalkan sesuatu amalan dan kemudian apa yang dijanjikan ataupun yang disebutkan fadilatnya tak tercapai pada mata kasar kita, janganlah kita buruk sangka. Kita yakin Allah Ta'ala telah kabulkan.
Tapi pengkabulan Allah itu bagaimana, di mana dan seterusnya, itu urusan Allah Ta'ala. Itulah sepatutnya menjadi kita punya pegangan kita sebagai orang yang beriman di dalam kita bila berdoa. Memang doa kita dikabulkan. Memang amalan kita tu amalan yang baik. Habis Ustaz tak nampak lagi kat dunia. Allah Ta'ala membalas kita punya kebaikan tu, memberikan kebaikan, keselamatan, kebahagiaan. Tak semesti di dunia. Kita jangan ingat dunia sahaja. Hidup kita dunia berapa lama? 1000 tahun pun tak ada, 100 tahun pun tak ada. Mungkin kalau panjang umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Itu pun 80 tahun, 90 tahun sudah menggeletar dah. Yalah, kalau orang Allah bagi sihat, alhamdulillah. Tetapi apa yang Allah punya kekuasaan, dia boleh simpan sampai sepanjang umur kita. Dia tak diberikan pada zahirnya, tapi disimpan di hari akhirat. Dan manakala sampai di hari akhirat, orang-orang yang doanya yang tak tercapai di dunia, akan Allah berikan mereka hadiah yang lagi luar biasa besarnya, sampai orang-orang lain di pada masyarakat lihat, ya Allah, kalau aku tahu doa aku kat dunia semua jangan dikabulkan. Alah, cakap aja. Tapi bila tak dapat, engkau mengerutu. Kata itulah, inilah, apa ni. Begitulah di manusia, tuan-tuan ya. Jadi dengan kita mempelajari kitab hikam ini, kita mendalami, mengenal bagaimana kedudukan kita dalam berdoa, adab-adab kita, dan janganlah kita berburuk sangka kepada Allah SWT. Dan permintaanmu untuk takarrub, ini yang rakapan yang keduanya. Dan permintaanmu untuk takarrub, untuk mendekatkan diri pada Allah, menunjukkan bahawa engkau ni merasa gaib, merasa jauh daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah Ta'ala tu dekat dengan kita. Yang dah jauh daripada kita, dan yang jauhnya kita daripada Allah ialah hati kita, rohani kita. Allah Ta'ala tu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kami, Allah, lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Jadi sebab itulah di sini ya, kita ni sebenarnya sangat dekat dilihat oleh Allah. Setiap waktu dan saat kita diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Allah tidak ada sedikit pun, sekelip mata pun tidak ada terlepas pandang daripada kita. Cuma kitalah hati kita yang tak memandang kepada Allah. Dalam kita salat menghadap Allah pun kita tidak mengingati Allah Ta'ala. Itulah nak menunjukkan jauhnya hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan begitulah rangkapan yang ketiga, yang sedang permintaan kamu sesuatu dari kepentingan duniawi, membuktikan tiada malunya kamu kepada Allah. Sebab sekiranya kau malu daripada Allah, tentu tidak merasa ada kepentingan bagimu selain mendekatkan diri kamu kepada Allah. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, sebagai manusia, kita mempunyai segala keperluan dalam hidup dunia. Tetapi jangan itu menjadikan matlamat dalam kita punya hidup. Kenapa? Hidup dunia ini adalah merupakan hanya sementara. Bahkan hidup dunia ini hanya tempat kita berlalu, dan kita akan berpindah meninggalkannya. Jadi kalaulah untuk dunia ini sekadar apa yang syukur Allah Ta'ala bagi pada kita, alhamdulillah. Habis usah kita dalam kesempitan, dalam kesusahan, kita tak nafikan. Hidup ni kadang-kadang dia turun dan naik. Ya, kadang-kadang dia dalam keadaan senang, kadang dia susah. Itu semua kita kata asam garam dalam hidup. Tetapi semuanya itu adalah merupakan ketentuan Allah. Yang lebih penting daripada itu ialah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Pernah satu masa Bishr Al-Hafi, seorang yang kaya, hidup dalam rumah istananya. Maka dia dalam keadaan dia itu duduk dalam rumah istana, satu masa dia pun bukakan tingkapnya untuk melihat di luar. Ternampak satu orang fakir, orang miskin duduk di tepi jalan. Kemudian orang itu, dia membukakan sampul makanan dia, iaitu satu keping roti kering, dan dia cecahkan dalam air, dan kemudian dia pun makan. Dan setelah dia makan roti kering itu, dia pun memuji, puji pada Allah. Luar biasa pujiannya. Bishr yang daripada tingkap itu melihatkan perbuatan orang tersebut. Dia kata, Masya Allah, orang ini makan hanya roti kering cecah dengan air sejuk, memuji pada Allah dengan luar biasa. Sedangkan aku ini duduk dalam rumah istana pun tak pernah puji Allah sedemikian rupa. Terasa diri dia kekurangan dalam memuji pada Allah. Sedangkan orang miskin ini dengan keadaan serba kelemahan, kekurangan, memuji Allah luar biasa. Dia pun terus turun daripada rumahnya dan pergi kepada orang tua itu, dan terus nak menuntut ilmu dengan orang tua itu. Memang benar, rupa-rupanya orang tua itu adalah seorang wali Allah.
Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Maknanya di sini kita ni walaupun susah mana pun kita masih bersyukur pada Allah. Kita kena ingat nikmat yang paling besar pada kita bukan nikmat makan. Makan, maaf kata, orang kafir, orang yang haiwan pun makan juga. Bukan nikmat yang paling besar tu harta kebanggaan. Tidak. Harta orang kafir yang tak beriman pun Allah bagi harta. Tapi nikmat yang paling besar pada kita ialah nikmat iman dan Islam. Inilah dua nikmat. Wa kafa biha ni'mah. Inilah, mencukupilah dua ini sebagai nikmat Allah pada kita. Anda kata na'udzubillah seorang tu orang fakir, miskin, hidup dunia, tetapi dari nikmat iman dan Islam, itu sudah cukuplah untuk dia sebagai kebahagiaan diri dia. Macam mana Ustaz? Sebab apabila nanti di hari akhirat, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan syurganya kepada orang-orang yang susah di dunia, dimasukkan dia sekejap saja daripada orang beriman, yang di mana dimasukkan sekejap dalam syurga, sekelip mata terus ditarik keluar. Kemudian ditanya kepada dia, pernah tak engkau dalam hidup dunia engkau susah? Pernah tak kau rasakan kesempitan? Maka dia orang miskin yang paling susah dalam hidup dunia ni, tapi daripada golongan beriman, dia berkata, demi Allah, tak pernah aku rasa susah kat dunia, tak pernah aku rasa kesempitan di dunia. Macam mana pula dia bercakap macam tu? Padahal dialah orang yang paling susah dalam dunia. Kerana apa? Sekelip mata dia pandang pada syurga, terkejut dia tengokkan syurga yang cukup indah sekali, yang tak dapat digambarkan keindahannya, maka lupa segala kesusahan dia yang telah dia lalui dalam hidup dunia, 60 tahun ke 80 tahun ke seterusnya. Manakala seorang kafir, orang yang tak beriman, yang paling senang sekali dalam hidup dunianya, yang kaya raya, millionaire, billionaire lah kita kata, maka orang kafir ini, dia bila besok ke akhirat, Allah celupkan sekelip mata saja dalam neraka. Sekelip mata bila dia masuk dalam neraka, dia pun ditarik keluar oleh Allah. Dan Allah tanya kepada dia, pernah tak kau rasa senang dalam hidup dunia kau? Pernah tak kau rasakan nikmat dalam hidup dunia kau? Dia pun kata, demi Allah, aku tak pernah rasa senang dalam hidup duniaku. Kenapa pula dia kata macam tu? Padahal dia orang yang paling senang sekali, orang paling nikmat, orang kaya, millionaire, billionaire. Sebab dengan sekelip mata dia melihat azab neraka, ketakutan dia sekelip mata baru lihat. Ketakutan dia lupa sekalian nikmat-nikmat yang telah dilalui dalam hidup dia. Itulah hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan ya. Apabila kita ni di dalam kesusahan, sabarlah sekejap kesusahan kita. Tapi bila kita ada iman, jaga salat kita, jaga ibadat kita, jaga perintah Allah. Jangan kerana ke dunia kita buat yang haram, mencuri, menyamun, menipu orang, jangan. Dan kita sanggup sabar dengan apa yang takdir Allah Ta'ala. Kalau memang dah sampai masa aku mati, matilah. Tak apa. Memang semua orang akan mati. Bukan kerana COVID-19, bukan kerana kelaparan, bukan kerana penyakit. Tapi kerana itulah ajal kita sudah sampai, kita terima, kita redha. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sebab itulah di sini tuan-tuan dan puan-puan ya, perlu kita dalam pengajian agama ni supaya kita dapat menghadapi sekalian cabaran-cabaran dalam hidup kita. Tapi yang lebih penting kepada seseorang yang beriman bukanlah hidup dunianya. Memang hidup dunia itu keperluan zahir, tapi yang lebih penting dan utama ialah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kerana itulah nikmat yang paling besar sekali di sisi Allah SWT, iaitu orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Itulah patut kita berdoa kepada Allah. Sebab tu para alim-alim ulama, para solehin dan juga para arifin, orang yang marifat pada Allah, apa doanya? Doanya, ilahana anta maksudana waridhaka matlubana atina mahabbataka ma'rifatak. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang kami maksudkan dan keridhaan-Mu lah yang kami tuntut. Kurniakanlah pada kami kasih sayang-Mu dan ma'rifat-Mu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah yang mereka tuntut, kasih sayang Allah dan ma'rifat kepada Allah SWT. Dan dengan menterjemahkan artinya, arti kalam yang rangkapan keempat, sedang bila engkau minta dari sesuatu selain Allah, membuktikan jauhnya engkau daripada Allah. Sebab sekiranya engkau mengetahui bahawa Allah dekat kepadamu, tentu engkau tidak akan minta kepada selain Allah. Itulah kita ni tuan-tuan ya. Maaflah,
Kadang-kadang bila kita dalam kesusahan, kesempitan, kesakitan, terus kita ingat kepada manusia, terus ingat pada doktor, terus ingat pada hospital, terus ingat pada kawan yang boleh tolong kita, terus ingat kepada dermawan, penderma-penderma yang murah hati yang boleh membantu kita. Kita lupa Allah lah yang penyembuh, Allah yang karim, yang pemberi, Allah yang belas kasihan. Kita lupa. Sepatutnya kita tuju kepada dulu. Kita dalam kesusahan, kita sembahyang sunat 2 rakaat, ambil wudu, sembahyang sunat 2 rakaat, minta pada Allah. Apa Allah Ta'ala kata? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah bantuan dengan ista'inu bis-sabri, dengan sabar, was-salah, dan dengan salat. Salat minta pada Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menghadapi sesuatu perkara yang sulit ataupun masalah, Nabi ambil wudu dan Nabi bersolat 2 rakaat. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala, tali kita dengan Allah, kerana dialah yang pegang Swiss. Kalau sekiranya dia buka on Swiss, dia semuanya selamat. Kalau sekiranya penyakit COVID-19 ni, siapa yang pegang nyawanya penyakit ini? Nyawa, dia ada nyawa. Nyawa itu diberi oleh Allah. Kalau dia tak ada nyawa, macam mana dia boleh bergerak? Dia ada nyawa. Tapi siapa yang berikan nyawa dia? Yang berikan dia nyawa ialah Allah Ta'ala. Walaupun kadang-kadang kita memikirkan macam-macam konspirasi manusia yang jahat, tetapi janganlah kita lupa, semuanya takkan berlaku, takkan berhasil melainkan semuanya dengan izin Allah SWT. Sihir pun, walaupun sihir tu daripada perbuatan syaitan, memang itu perbuatan syaitan, tetapi dia juga dengan izin Allah. Kalau tanpa dengan izin Allah, dia tak akan berlaku. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puannya, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak akan bergerak walaupun satu zarrah, satu debu pun tak akan bergerak melainkan dengan izin Allah. Satu debu daripada padang pasir di negeri China nak ditiupkan sampai kepada pasir Afrika, tidak akan dapat bergerak walaupun dengan satu debu pun melainkan dengan izin Allah. Satu lain daun yang dari pokok nak jatuh ke bumi, takkan jatuh ke bumi melainkan dengan izin Allah. Satu titis air hujan yang sedang turun lebat takkan jatuh ke bumi melainkan dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Tak ada satu yang berlaku dengan sendirinya, dengan tanpa pengetahuan Allah, dengan tanpa izin Allah, tak berlaku. Itulah akidah kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jangan kita terlepas daripada pandangan kita kepada akidah kita. Habis apa ustaz kita nak buat? Kita rujuk kepada Allah Ta'ala. Ini pun musibah ni Allah Ta'ala nak insafkan kita, kerana kita dah terlalu lalai dah dengan dunia kita, ya, sibuk dengan dunia. Kadang semasa untuk semayang pun tak ada, kadang semayang pun campang-camping, kadang semayang pun qada-qada. Inilah dia. Sekarang semua pejabat tutup, sekarang semua perniagaan tutup, sekarang kedai-kedai pun tak boleh nak berniaga, ketutup. Kenapa? Kerana keadaan zaman sekarang COVID-19. Ada yang dibuka, ada yang negeri lagi yang sudah ditutup semua. Itulah sebenarnya Allah Ta'ala nak insafkan kita, nak sedarkan kita. Yang maha berkuasa ialah Allah Ta'ala. Kalau dulu kita mengadu, susah lah, tak naik gaji lah, susah lah. Sekarang makan pun susah. Kita baru ingat orang di Syria tu susah nak makan, orang di Yaman makan. Sekarang kita pun merasakan, gambarkan. Dulu kita nampak orang lain susah, sekarang kita pun susah. Dulu kita nampak orang lain, kalau sekiranya orang-orang yang terkena negeri perang, ya, macam di Syam ataupun di Yaman, dia melihat orang lain yang dalam pelarian, sekarang mereka pula menjadi pelarian Allah. Itulah dia tuan-tuan, dan itulah kita hidup dunia ni. Kita pun akan berpindah pula ke alam barzakh pula. Itulah kita kena ingat akan hari kembali kita kepada Allah Ta'ala. Kecuali permintaannya semata-mata untuk menurut perintah Allah. Jadi kalau kita berdoa sebagai untuk kita menurut perintah Allah itu sebagai tanda ubudiyah. Apa ubudiyah? Ubudiyah itu perhambaan diri pada Allah, itu menjadi ibadat. Jadi kita berdoa ni sebagai tanda kita miskin, kita fakir, kita hina, kita tahu, ya Allah, Engkaulah yang maha kaya, ya Allah, Engkaulah yang maha berkuasa, ya Allah, Engkau mengetahui sekalian hal keadaan kami, tolonglah kami, ya Allah, bantulah kami, ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu tidak menjadi salah, sebab kita mengaku Allah maha mengetahui, dan kita hanya meletakkan diri kita hadapan Allah dengan penuh rasa kehinaan, perhambaan diri pada Allah. Allahumma ya Allah, bukakanlah mata hati kami untuk mendapatkan rasa sifat marifat padamu, ya Allah. Ya Allah, perbaikilah hal diri kami, perbaikilah iman kami dan takwa kami,
Jadikanlah kami tekun beribadat padamu ya Allah. Janganlah kau biarkan kami tertipu dengan hal keadaan hidup dunia yang sementara ini ya Allah. Tanamkanlah kekuatan iman pada kami ya Allah, agar kami dapat melihat segala apa yang berlaku di hadapan kami adalah merupakan sebagai hikmah yang kau telah tentukan, yang pastinya ada kebaikan yang kami tidak mengetahuinya. Ampun dan maafkanlah kami ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, pengertian keterangan ini supaya engkau benar-benar merasa diri sebagai hamba Allah dalam semua yang engkau kerjakan atau engkau tinggalkan. Jadi begitulah, dalam apa pun kita melakukan sesuatu, kita kena ingat kita ni sebagai hamba Allah. Sebab tu bila kita nak buat sesuatu, apakah itu halal atau haram, kerana apabila kita nanti melakukan sesuatu, kita akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melihat kepada kita. Sebab itulah di sini Syekh Junaid Al-Baghdadi Qaddasallahu Sirrul Aziz, beliau ini adalah didikan daripada pakciknya, iaitu Sirrus Sakti. Sirrus Sakti itu mengajar kepada beliau, iaitu daripada umurnya 3 tahun, supaya sentiasa mengingati Allahu Naziri, Allahu Syahidi, Allahu Ma'i. Allahu Naziri, Tuhan tu melihat aku. Allahu Syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu Ma'i, Allah beserta denganku. Jadi anak ini, iaitu umurnya masih 3 tahun, sudah mendapat rasa sifatnya, iaitu Allah sentiasa bersamanya. Allah melihat, jadi Masya Allah. Sebab tu Syekh Junaid Al-Baghdadi membesar sebagai seorang wali Allah. Memang dia seorang wali Allah dan ulama besar. Jadi begitulah di tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak melakukan sesuatu perkara, kita ingat Allah melihat aku, Allah menyaksikan aku, Allah beserta. Boleh tak kita nak terbuat perkara yang maksiat? Macam mana? Allah tengok aku ni. Allah Ta'ala saksi. Malu kita. Jadi sebab itulah di sini ya, apabila kita berdoa pun, doa kita tu, kita bukanlah maksudnya Allah Ta'ala tidak tahu hal kita, tapi sebagai kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menjaga hati perasaan. Jangan sampai merasa seolah-olah di dalam alam ini ada kekuasaan bagi selain Allah. Jangan kita ingat ada kuasa yang lain daripada kuasa Allah. Ini kuasa negeri ni power, ini super power. Ini virus ni power. Jangan. Tak ada satu pun yang lebih kuasa daripada Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala mencampakkan keberkesanan daripada kekuasaan hamba-hamba itu untuk sebagai nak mengajarkan kepada kita. Dulu kita ni susah nak ibadat, susah nak ada rumah, susah nak ada dengan anak isteri. Allah hantarkan dia punya senjata dia. Apa dia? Virus. Virus ini bila ada, dah semua orang dah takut dah. Nak keluar rumah pun takut. Duduk dengan anak isteri. Alhamdulillah, dapat dia, si ayah tengok anak. Anak pun dapat mesra dengan maknya ayah. Kalau tidak, saya sibuk keluar bekerja. Alhamdulillah, tak naik-naik klub semua ditutup. Kan bagus. Tempat-tempat bar yang minum arak semua ditutup. Alhamdulillah. Jadi ini semua hikmah Allah SWT. Kalau tidak, manusia masih lagi dengan kedunianya melalaikan Allah. Yang ini bersungguh-sungguh dalam menanggapi, memahami bahawa tiada daya dan upaya melainkan hanya dengan Allah. Itulah dia, la haula wala, tiada daya dan tiada kekuatan sama sekali. Maaf, saya dah tersilap muka surat ni. Hanya inilah yang benar ya. Jadi apabila kita ni berdoa pada Allah, kecuali permintaan tu semata-mata untuk menurut perintah Allah, inilah yang lebih tepat. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita berdoa sebagai ibadat. Sebab tu Nabi mengatakan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah merupakan otak ibadat. Maksud otak ibadat tu, dia adalah merupakan ibadat. Apabila ibadat, dia perlu kena ada adab kita dengan Allah yang kita berdoa kepadanya. Dan kalam hikmah yang berikutnya, di kalam hikmah yang ke-30, berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Artinya, tiada suatu nafas terlepas daripadamu, melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku di atasmu. Tidak ada satu nafas
yang terlepas daripadamu. Maksud nafas tu maknanya masa yang tersangat pendek. Maksud masa sangat pendek, kalau ada lagi lebih pendek pada itulah. Maksud nafas ni berapa lama? Sekejap. Kita ni bila nafas naik masuk keluar masuk, kita pun tak perasan nafas kita keluar masuk. Nah, nafas kita tu hanya sekejap, mungkin 2 second, 1 second setengah. Kita ambil nafas, kita keluar. Ambil nafas, kita keluar. Dalam setiap detik maksudnya. Setiap detik, setiap sekelip mata kita. Apa yang berlaku? Melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku atas dirimu. Takdir Allah melengkapi sepanjang hidup kita. Jangan kita ingat takdir Allah tu bila kita jatuh, jatuh kena aksiden, atau takdir Allah bila kita pada sikit. No. Takdir Allah setiap detik, setiap nafas kita tu, kita di dalam takdir Allah Ta'ala. Apa tu makna takdir? Ketentuan Allah SWT. Apa yang sudah Allah Ta'ala tetapkan untuk diri kita. Sebenarnya kita ni dalam apa pun kita laku, semuanya sudah ada tertulis di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita yang buat ibadat, Alhamdulillah. Kita yang baca Quran, Alhamdulillah. Bila kita membuat amal-amal jariah, bersedekah, buat baik, Alhamdulillah. Tapi semua tu sudah ditetapkan, dituliskan oleh Allah apa yang berlaku pada diri kita. Jadi kita tak rasa megah dan bangga dengan diri kita. Kenapa? Sebab itu semua ketentuan Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menggerakkan badanku untuk beribadat. Kau telah menggerakkan aku untuk keluar pergi ke masjid. Kau telah gerakkan aku untuk baca Quran. Kita syukur pada Allah. Tak ada rasa hebat. Oh, aku banyak ibadat. Orang tak macam aku banyak sembahyang tahajud. Orang tak macam aku banyak baca Quran. Tak ada. Itulah hakikat sebenarnya. Jadi kalau kita dah tahu itu semua datang daripada Allah, apa nak kita megahkan? Dan termasuk juga kalau kita lihat pula orang lain pula, ya, di mana orang lain itu membuat dosa, ya, maksiat, na'udzubillah min zalik. Apa kita lihat pada mereka? Itulah takdir Allah pada dia, kesian dia. Jadi kalau sekiranya Allah dah ditakdirkan dia buat dosa, buat maksiat, kita jangan cela dia. Cela dari segi syariat tak salah kepada yang membuat dosa, tapi dari segi hakikatnya kita kesian dia. Kenapa? Dia tak mendapat hidayat daripada Allah Ta'ala. Mungkin satu hari Allah bagi dia hidayat, dia akan jadi lebih baik daripada aku. Tetapi kalau kita pula yang buat dosa, buat maksiat, na'udzubillah min zalik, apakah boleh kita kata ini dah takdir Allah? Allah takdirkan aku minum arak, Allah takdirkan aku berzina, Allah takdirkan aku pergi mencuri. Nanti kita kena ada adab dengan Allah Ta'ala. Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyiatin fa min nafsik. Apa Allah kata? Apa yang terkena pada engkau daripada kebaikan, buat amal, buat ibadat, buat taat, adalah daripada Allah. Apa yang terkena pada engkau daripada kejahatan, buat dosa, buat maksiat, mencuri, membunuh atau sebagainya, adalah min nafsik, daripada nafsu engkau diri, daripada diri kau sendiri. Jadi di sini kita kena ada adab. Tetapi bila kita melihat orang pula, jadi orang yang tak buat ibadat, buat maksiat, kita kesian pada dia kerana dia tak mendapat hidayah pada Allah, kerana ketentuan Allah yang sedemikian untuk dia. Tapi bagi kita pula, kalau kita buat dosa, buat maksiat, kita mencela diri kita. Inilah aku buat dosa ni, ini aku jahat ni. Sebab tu bila kita doa dengan apa doa Nabi Adam AS, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Kalau Engkau tidak ampunkan kami dan Engkau tidak rahmatkan kami, nescaya kami akan tergolong daripada golongan orang yang zalim. Ampunkanlah kami, ya Allah, dengan berkat Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Kita mengaku kezaliman diri kita. Jadi apabila Nabi Adam AS memakan buah khuldi, buah larangan, Nabi Adam AS berdoa dengan doa tersebut, mengaku kesalahan diri dia. Tetapi apakah itu merupakan dia berlaku dengan sendiri? Itu sudah takdir Allah Ta'ala juga. Itu pun sudah ketentuan Allah. Jadi makan Nabi Adam makan buah khuldi itu adalah merupakan ketentuan Allah. Kenapa pula je Ustaz? Sebabnya memang Allah SWT nak menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Jadi Nabi Adam AS dijadikan dalam syurga. Jadi kalau sekiranya Nabi Adam duduk dalam syurga, macam mana nak jadi khalifah? Dia mesti turun kat bumi. Jadi menjadi hikmah Allah Ta'ala, sebagai satu rahsia Allah Ta'ala, yang di mana Nabi Adam AS ditakdirkan makan buah khuldi, buah larangan.
yang dia ditipu oleh iblis sebagaimana dalam Al-Quran menceritakannya. Jadi apabila dia makan buah larangan itu, maka dia pun diturunkan ke bumi. Itu hikmah Allah Ta'ala. Jadi dengan dia diturunkan ke bumi, maka Siti Hawa pun diturunkan ke bumi, barulah beranak pinak. Sebab anak Siti Hawa kalau di dalam syurga dia tak ada uzur, tak ada haid, dan dia tidak akan beranak, kerana beranak melahirkan anak tu akan keluarkan darah dan kemudian tu mengotorkan. Sedangkan di syurga semua suci bersih. Dan syurga tak ada kotoran pun. Maaf kata, tak ada kencing, tak ada buang besar pun tak ada. Habis macam mana Ustaz kita kalau dah makan dalam syurga? Semuanya keluar daripada peluh kita dan menjadi lebih wangi pada bau kasturi. Subhanallah. Itulah orang dalam syurga, wangi-wangi, tak ada busuk, tak ada tengik. Kita ni Allah, dunia ni kita macam mana pakai perfume pun, spray pun, nanti badan dah berpeluh-peluh, berbau juga badan kita. Itulah dunia. Sekejap aja tuan-tuan ya. Jangan sebab itulah sini kita sabarlah. Apa pun yang kita hadapi dalam dunia hanya sementara saja ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Tak berlalu satu detik pun melainkan semuanya dengan kehendak Allah. Kita jalan, kita jatuh, terpelecok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengatakan inna lillahi, kenapa? Ini semua dah takdir Allah, kita terima saja. Orang tu mati kerana virus COVID, orang tu mati kerana aksiden, orang tu mati, itu semua inna lillahi. Kenapa? Semuanya sudah ketentuan Allah Ta'ala. Jadi kita ni hanya melalui proses apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi Ustaz kalau macam tu kita tak payah usahalah. Apa dah berlaku semua tu dah ketentuan Allah. Bukan begitu. Kita ada dua. Satu syariat, satu hakikat. Syariat, kita jalankan kehidupan kita dengan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Hakikat, apabila berlaku sesuatu, itu tak berlaku melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Jadi begitulah kita bercocok tanam. Kita bercocok tanam, kita jiruskan, kita letakkan baja, buatkan pagar, jaga. Dan kemudian pokok itu membesar dan kemudian keluarkan buah. Dia membesar, keluarkan buah, itulah ditakdir Allah. Tapi kalau dia tak membesar, dia tak keluarkan buah, itulah ketakdir Allah yang telah ditentukan. Tak semua pokok kita tanam tu keluarkan buah. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Tak semua orang yang berkahwin tu dapat anak. Ada orang kahwin dapat anak, Alhamdulillah. Ada orang kahwin pun tak dapat anak. Begitulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Jadi begitulah kita umat yang beriman. Kita kena ingat dalam rukun iman kita yang 6 perkara, iaitu yang ke-6, beriman pada qada dan qadar, baik dan buruk, semua yang datang daripada Allah Ta'ala. Cuma kita melakukan perjalanan hidup kita ini mengikut syariat. Dah sakit, kita makan ubat lah. Tapi sembuh atau tidak sembuh, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab pada tiap nafas hidup manusia pasti terjadi suatu taat atau maksiat, suatu nikmat atau balak dan ujian. Tak terlepas, kita dalam setiap detik ni ada saja yang akan berlaku pada diri kita. Imma berlaku taat, kita buat ibadat, kita baca Quran. Imma kita buat maksiat, na'uzubillah. Kita buat perkara yang tak baik, yang Allah Ta'ala larang, yang kita melihat gambar-gambar yang tak baik. Begitu juga kita melakukan perkara yang tak baik di depan, ada bersama-sama kawan kita atau sebagainya. Tetapi itu semua adalah merupakan ketentuan Allah. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, adab kita jaga. Kalau kita yang melakukan dosa maksiat, kita minta ampun pada Allah. Tetapi kalau kita lihat orang yang buat berdosa maksiat, kita pun kesiankan kepada dia, ya, kerana dia tidak mendapat hidayat Allah dan tak dapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti nafasnya keluar sebagai wadah bagi sesuatu kejadian. Kerana itu, jangan sampai nafas itu terpakai untuk maksiat dan perbuatan yang terkutuk oleh Allah Ta'ala. Jadi nafas kita, nafas tu maknanya nyawa kita lah. Sebab bila orang yang bernyawa tu dia bernafas, dah tak ada nafas tu, dah habislah, matilah dia. Jadi setiap detik, setiap nafas tu merupakan sebagai satu capital atau modal kita untuk kita nak buat amal ibadat. Besok ni kita dah nak mati, kita minta malaikat maut tangguhkan 1 second pun takkan ditangguhkan. Sebab itulah Allah Ta'ala menceritakan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah kamu, bersedekah, buat amal jariah kebaikan daripada harta yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu maut.
Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka orang yang nak mati itu bila nak sampai maut, maka dia kata, ya Rabbi, kenapalah tidak kalau engkau lambatkan aku sedikit. Apa nak buat? Fasaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah dan aku nak jadi orang baik. Dan nak mati baru nak sedekah, dan nak mati baru nak jadi orang baik. Apa Allah kata? La yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melambatkan walau satu detik pun daripada ajal dia. Sebab itulah kita ni tuan-tuan dan puan-puan dia, setiap detik yang berlalu ni adalah modal kita. Besok kita nak mati, nak beli dengan satu dunia, nak bayar pada malaikat maut. Bagi aku 1 minit lagi aku nak bersedekah. Tak ada dah, tak ada peluang. Sebab tu sekarang ni kita masih sihat, jangan buang masa. Jangan buang masa dengan kita FB kita, jangan buang masa kita dengan cicak-cicak kita, jangan buang masa dengan kita tengok-tengok internet yang tak ada faedah. Apa yang kita nak buat? Ustaz sekarang duduk kat rumah boring lah. Baca Quran, sembahyang sunat. Dulu kita susah nak baca Quran, sekarang kita ni ada masa. Kemudian kita berzikir, susah dulu nak baca selawat. Sekarang 1,000 selawat, 1,000 istighfar, 1,000 la ilaha illallah. Kan bagus. Masya Allah, inilah betul-betul barakah dengan apa yang berlaku dengan COVID-19 ni, membawa perubahan dalam hidup kita. Tapi dahlah kita susah dunia, ibadat pun susah juga, nak beramal pun susah. Rugi dunia, rugi akhirat. Zalika khusranum mubin. Itulah kerugian yang betul-betul rugi. Pergi ke balik pulau, singgah ke bayan lepas. Dunia terpulau, akhirat pun terlepas. Apa pun tak ada. Allah, rugi orang macam ni. Patutlah jangan sampai kita biar rugi dunia, jangan sampai rugi akhirat. Kalau betul-betul dua-dua untung, beruntung dan bertualah orang tersebut. Dan begitulah pada kalam hikmah yang ke-31, la tataraqqab furughal aghyar wallahu a'lam. Kita berhentilah saja pada kalam hikmah yang ke-31 ya, di muka surat 46. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita bincangkan tadi akan membawa manfaat kepada kita dan membawa pengertian yang baik untuk hidup kita. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bermohon padamu ya Allah dengan berkatnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon belas rahmat-Mu. Kami tahu Engkau Maha mengetahui dengan apa segala yang berlaku pada saat ini. Kami tahu Engkau lah yang berkuasa atas sekalian penyakit-penyakit yang sedang menular. Kami tahu tidak akan berlaku sesuatu melainkan hanya dengan kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tahu perkara ini berlaku kerana dosa-dosa kami yang banyak. Ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah kelalaian kami selama ini ya Allah. Ampunkanlah kami dosa yang kami lakukan. Depan manusia kami berlagak seperti orang baik, tapi di belakang mereka Engkau saja yang tahu bagaimana jahatnya diri kami ini ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Kami bertaubat padamu dengan taubatan nasuha. Kami mohon ampun ya Allah di segala dosa kami yang zahir dan yang batin, yang besar yang kecil. Ya Allah, ringankanlah bebanan musibahnya terkena pada kami saat ini ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi cabaran hidup ini ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah umat Islam khususnya dan seluruh umat manusia umumnya dari musibah ini. Selamatkanlah negara kami maupun Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, di mana-mana umat Islam berada ya Allah, dan seluruh umat manusia seluruhnya ya Allah. Ya Allah, berikanlah keinsafan kepada manusia, khususnya umat yang beriman, untuk kembali kepada ajaran-Mu ya Allah. Semoga apa yang berlaku saat ini menjadi pelajaran kepada sekalian kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perbaikilah hidup kami daripada yang jahat kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik. Ubahkanlah hidup kami daripada maksiat kepada taat ya Allah. Kami nak jadi hamba yang Kau ridai. Kami nak jadi hamba yang ikut perintah-Mu, meninggalkan larangan-Mu. Tapi kami tak kuat ya Allah. Kami selalu dikalahkan oleh nafsu dan syaitan ya Allah. Kalau Kau tak tolong kami, siapa lagi yang akan tolong kami ya Allah? Kasihanilah kami ya Rahman. Bantulah kami ya Rahim. Kami tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan alam semesta ini. Ya Allah, dengarkanlah permohonan kami dengan berkat syafaat Nabi kami yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita baca istighfar, mohon ampun daripada Allah SWT. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.